Najib bakal dibebaskan pada tahun 2028. Lagi ahli politik gesa konsert Ed Sheeran dibatalkan. Sebuah kedai mamak ditutup kerana terlalu kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kilah dalam Netstep 7 terhangat. 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028 iaitu sekaligus diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak 2022. Urusetia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri turut mengumumkan denda perlu dibayar oleh Najib dikurangkan daripada RM210 juta kepada RM50 juta. Namun sekiranya gagal dibayar, tempoh penjara bagi Najib akan ditambah setahun dengan tarikh pembebasan beliau dijadualkan pada 23 Ogos 2029. Dalam satu kenyataan hari ini mengatakan 5 kertas pengampunan termasuk permohonan Datuk Seri Najib Razak telah dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan itu yang dipengerusikan oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang di-Pertuan Agong ketika itu. Menurut kenyataan berkenaan lagi, selepas mempertimbangkan pendapat serta nasihat, mesyuarat lembaga pengampunan itu memutuskan Najib diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara selain pengurangan denda yang perlu dibayar. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata, lembaga pengampunan sudah membuat keputusan berhubung permohonan Najib untuk mendapatkan pengampunan selepas disabitkan kesalahan dan dihukum penjara 12 tahun pada 2022. Bagaimanapun, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan tidak akan membuat sebarang pengumuman mengenai keputusan itu, sebaliknya ia bakal dilakukan sendiri oleh lembaga pengampunan. Hubungan Hadi Awang dan Muhyiddin Yassin sangat akrab, walaupun kabar angin mengatakan kedinginan antara mereka mungkin menjejaskan kelangsungan Perikatan Nasional, dakwa seorang pemimpin PAS. Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man turut menjelaskan tidak timbul soal sama ada mahu mengekalkan Muhyiddin iaitu pengerusi PN atau mengangkat naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri. Muhyiddin akui Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu dan Ahli Parlimen Kemaman diuar-uarkan berpotensi menjadi calon Perdana Menteri apabila PN membentuk kerajaan. Memetik sumber, FMT melaporkan hubungan dingin itu antara lainnya berkait kegagalan PAS menampilkan Samsuri sebagai calon Perdana Menteri selepas Muhyiddin tidak meneruskan hasrat berundur pada pemilihan parti tahun ini. Sumber itu berkata pusingan Yu Muhyiddin dilihat sebagai tekad Ahli Parlimen Pagoh itu untuk kekal menerajui PN dan seterusnya dilantik Perdana Menteri kali kedua jika gabungan itu menang pada PRU 16. Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar menyokong Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor agar konsert penyanyi antarabangsa Ed Sheeran yang dijadualkan berlangsung 24 Februari ini dibatalkan. Muhammad Sukri berkata kerajaan yang memerintah Malaysia seharusnya menghormati fatwa dan pandangan para mufti yang sudah pasti memberikan pandangan hukum hakam berkaitan syarak demi kebaikan umat Islam sejagat. Kedatangan pelantun lagu fotograf itu disifatkan sebagai yang amat berbahaya buat rakyat negara ini disebabkan pernah terpalit dengan dukungannya terhadap budaya songsang. Bagaimanapun, ramai pengguna platform X tidak bersetuju dengan pandangan individu terbabit memandangkan rakyat negara ini sifatnya adalah berbilang bangsa. Penganjuran konsert Ed Sheeran pada 24 Februari depan akan diteruskan seperti yang dijadualkan buat masa ini.
Polis menafikan dakwaan kononnya 13 etnik Rohingya maut dalam kemalangan di kilometer 335 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara seperti yang tular di media sosial. Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, sebaliknya berkata hanya seorang sahaja yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut. Beliau berkata kes telah disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan jika disabitkan kesalahan boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. PDRM Perak menasihatkan orang ramai supaya menghentikan serta-merta menyebarkan perkara tidak benar atau sebarang maklumat palsu. Pihak polis juga memohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi. Kebakaran rumah di Kampung Matan, Ranau pada malam Khamis telah mengorbankan seorang wanita warga emas bersama cucunya. Dalam kejadian kira-kira jam 10.30 malam itu, mangsa Jaflan Sigal, 60 tahun, bersama cucunya dikenali sebagai Carla, berusia 4 tahun dipercayai terperangkap manakala ibu kepada kanak-kanak tersebut sempat keluar dari rumah tersebut. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ranau, Ridwan Muhammad Taib berkata, seramai 8 anggota dikejar ke lokasi kejadian yang terletak 15 km dari BBP Ranau selepas menerima panggilan pada jam 10.53 malam. Menurut Komander Operasi, kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis kekal terbakar 100% dan operasi memadam api segera dilakukan menggunakan sumber air dari tangki jentera serta pilih bomba berhampiran. Katanya ketika dihubungi wartawan pada Jumaat, hasil pemeriksaan terdapat 2 mangsa rentung ditemui dalam bilik manakala seorang lagi wanita sempat keluar dari rumah tersebut. Kemalangan membabitkan 4 kenderaan termasuk 3 trak tentera dengan sebuah lori Isuzu di kilometer 77.5 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara menyebabkan 3 anggota tentera maut. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Cempedak, Muhammad Fauzi Razali berkata, kesemua anggota tentera yang maut berusia lingkungan 30 hingga 40-an. Katanya pihak bomba menerima panggilan melalui MERS 999 berhubung kemalangan itu pada jam 10.22 pagi dan sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Gua Cempedak diketuai Pegawai Bomba Kanan Awas Suziana Abdul Wahid bersama 10 anggota dan bantuan 6 anggota dari BBP tiba di lokasi. Muhammad Fauzi berkata PKO melaporkan terdapat 4 mangsa iaitu pemandu lori Isuzu berusia 31 tahun yang mengalami kecederaan di kepala dan badan dikeluarkan anggotanya sebelum dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah di Alostar dengan menaiki EMRS. 3 lagi mangsa iaitu anggota tentera meninggal dunia di tempat kejadian selepas disahkan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebuah restoran mamak di Jalan Hang Tuah yang tular selepas pekerjanya dipercayai membuang air kecil di longkang berhampiran di arah tutup selama 14 hari. Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Dorothy Dayang Henry Sum berkata, arahan itu dikeluarkan selepas premis tersebut didapati terlalu kotor ketika pemeriksaan mengejut. Katanya premis itu tidak mencapai markah kebersihan ditetapkan termasuk penemuan puntung rokok dalam stor penyimpanan barang. Dorothy berkata aduan telah diterima mengenai kejadian tular itu dan pemeriksaan mengejut mendapati restoran ini tidak mencapai tahap kebersihan ditetapkan sekaligus diarah tutup selama 14 hari di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. 4 notis kompaun berjumlah RM1,500 termasuk 2 notis di bawah Peraturan 33 berkaitan kebersihan diri pekerja dikeluarkan terhadap restoran itu. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstat Malaysia dan subscribe YouTube Netstat TV. Netstat Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.